Okey, bahagian pertama dari ini adalah ibadah. Itulah bahagian pertama yang saya akan memperbaiki dulu. Bahagian kedua pula yang mesti anda usahakan, yang mesti anda bimbangkan adalah pengetahuan, ilmu. Dan bagaimana saya akan berkembang dalam pengetahuan saya tahun ini. Dan by the way, saya memisahkan pengetahuan, ilmu dari ibadah. Kerana sebilangan orang sangat menumpukan perhatian pada pengetahuan, ilmu dan ibadah mereka diabaikan. Teruk, mereka tidak melakukan ibadah. Mereka fikir ilmu mereka memberikan papasan kepada mereka. Oleh itu, mereka belajar banyak tafsir dan mereka tahu banyak tajwid, tetapi mereka bahkan tidak menitik beratkan solat. Maksud saya, apa yang sedang anda buat ni? Untuk apa ilmu itu? Kan? Saya menyebutkan perkara-perkara ini dari segi keutamaan. Perkara pertama, ibadah. Perkara kedua adalah pengetahuan. Dan saya tidak bermaksud untuk menjadi seorang alim dan mendapatkan ijazah dalam syariah. Dan daripada anda yang ingin melakukan itu, saya mengucapkan tahniah. Tapi sekarang saya bercakap dengan semua orang di sini. Tidak semua orang di sini akan menjadi mufti atau alim atau apa saja. Tapi anda harus menjadi Muslim yang berpendidikan, yang berilmu. Anda mesti berada sekurang-kurangnya pada tahap pendidikan yang minimum dalam Islam anda. Dan cadangan saya untuk anda, untuk itu, ialah pada akhir tahun ini, tahun yang akan datang, anda telah mempelajari sekurang-kurangnya beberapa perkara. Anda telah pelajari sirah kehidupan Nabi SAW sekali dan anda harus melakukannya setiap tahun sekali. Dan sebenarnya anda harus membaca dari sumber-sumber yang berbeza sirah setiap tahun untuk beberapa tahun akan datang dan benar-benar mempelajarinya. Oleh itu, jika anda mengambil satu buku, dan jangan tanya saya buku mana yang harus anda baca tentang sirah, bacalah kesemuanya. Tapi ambil satu demi satu, one by one, dan pergi melaluinya satu tahun. Kemudian pergi lagi ke sirah dari sumber lain untuk setahun yang akan datang lagi. Lepas tu sekali lagi setahun lagi. Dan anda tahu apa? Kerana itulah kehidupan lelaki itu, SAW, adalah visi kita, adalah inspirasi kita. Jadi anda harus terus mengulanginya. Itu adalah sebahagian daripada pendidikan anda. Dan ini akan memberikan anda perspektif dan ia akan membuka pintu untuk renungan bagi anda hanya dari kajian tentang sirah dengan sendirinya. Dan terdapat sumber-sumber yang indah yang senang didapati. Dan saya tidak fikir anda akan menghadapi masalah untuk mencari buku-buku ini, insya-Allah. Okey, pada masa yang sama, anda harus memperolehi faedah yang cukup besar pada tahun yang sama itu. Anda harus memperolehi faedah yang cukup besar dalam Quran anda. Okey, saya masih dalam perbincangan bahagian pengetahuan, kan? Bahagian pertama adalah ibadah. Bahagian kedua adalah pengetahuan, kan? Dalam pengetahuan ini, ilmu ini, anda harus memperolehi faedah yang cukup besar dalam Quran anda. Okey, mari kita katakan bahawa anda ambil keputusan tahun ini, anda akan cuba menghafal, saya tak tahu, mungkin suratul Al-Kahf, katakan saja. Oleh itu, anda menetapkan satu matlamat untuk tahun ini. Saya akan menghafal suratul Al-Kahf. Yang bermaksud saya akan menghafalnya, saya akan belajar tafsirnya, saya akan membacanya dalam terjemahan, saya akan cuba memahami setiap perkataan dalam perbendaharaan kata, vocabulary. Sekiranya ada kuliah mengenai suratul Al-Kahf, sekiranya ada terdapat tafsir mengenai suratul Al-Kahf, sekiranya ada artikel tentang suratul Al-Kahf, saya akan mengambilnya semua. Dan saya akan menyerapkan semua yang mungkin. Ini adalah tahun suratul Al-Kahf untuk saya. Dan tahun depan mungkin suratul Ar-Rahman. Dan selepas tahun itu, tahun suratul Baqarah pula untuk setahun. Saya tak tahu, mungkin boleh juga beberapa surah dalam setahun. Tetapi setiap tahun, anda kena memperolehi faedah yang cukup besar dalam Quran anda. Jangan hanya kata saya akan mempelajari Quran. Jangan lakukan itu. Dan jangan pilih petikan surah secara random, secara rawak. Ambil satu surah atau beberapa surah dan fokuskannya. Kritikan terbesar saya terhadap pemuda-pemudi Islam hari ini adalah kita tidak mempunyai fokus, daya fokus pada satu perkara. Dan daya fokus untuk memperbaikinya. Kalau ada fokus, sekurang-kurangnya anda dapat melihat ke belakang dan mengatakan Alhamdulillah tahun ini saya berjaya satu lagi surah, dua lagi surah, tiga lagi surah. Berapa surah pun tak kisah tapi berjaya dalam satu surah sekurang-kurangnya setahun. Okey, semasa anda belajar tentang surah, anda jangan hanya belajar maknanya. Seorang pelajar datang dan bertanya kepada saya, Ustaz, apa yang lebih penting? Anda fikir memahami Quran atau menghafalnya? Dan saya berkata padanya, bagaimana pula anda berfikir bahawa kedua-dua perkara itu terpisah? Mengapa anda fikir begitu? Okey, anda tahu mengapa kita menghafal Al-Quran? Jadi kami dapat mengulanginya berulang-ulang kali. Dan ketika kita mengulangi ayat berulang-ulang kali, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita lebih banyak ruang untuk berfikir dan merenung semakin banyak.
Dan dari situ anda dapat mula melihat sesuatu ketika anda membaca sesuatu 10 kali yang anda tidak dapat ketika anda membaca 9 kali saja. Dia Subhanahu Wa Taala membukakan lebih banyak pintu. Wallahi, ini memang benar tentang Al-Quran. Semakin banyak anda membacanya, semakin banyak anda memahaminya. Semakin sedikit anda bacanya, semakin kurang anda memahaminya. Ia tidak seperti buku-buku yang lain dan menghafalnya adalah sebagai salah satu asas untuk fahamkannya. Sebagai satu asas untuk memahaminya. Jadi, surah yang akan anda pelajari dan fahami adalah lebih baik menjadi surah yang anda dapat hafal juga. Kedua-dua perkara itu harus berganding bahu. Okey, sekarang, jadi saya telah bercakap mengenai sirah dan saya juga telah bercakap mengenai Al-Quran. Sekarang saya akan menambah satu elektif yang ringan. Ini adalah semester pendidikan Islam anda untuk tahun ini kan? Untuk diri sendiri, betul? Saya akan tambahkan satu elektif pada semester ini. Dan elektif sekurang-kurangnya 3 atau 4 doa. 4 buah doa. Anda mempelajarinya, anda menghafalnya dan itu semua menjadi sebahagian daripada hari anda. Menghafal beberapa doa dari Nabi SAW yang anda dapat menjadikannya sebahagian dari hari anda. Dan dari sini sekarang anda menggabungkan pengetahuan dengan latihan. Anda menggabungkan kedua-dua perkara itu, okey? Dan sebenarnya setiap perkara dari 3 bahagian ini, pengetahuan yang saya sebutkan tadi, dan saya tidak menyebut yang lain lagi. Saya tahu ada fiqh, saya tahu ada akidah, saya tahu ada tafsir, saya tahu ada bidang-bidang pengetahuan yang lain. Saya sengaja menyebut 3 perkara ini saja dulu. Ada tujuan kerana ketiga-tiga perkara ini akan menjadikan anda seorang Muslim yang lebih baik dengan segera. Dengan segera. Ini semua akan mula memberi kesan praktikal kepada anda. Solah anda akan mula bertambah baik kerana anda membaca Quran yang anda fahami. Faham? Cinta anda terhadap Nabi SAW akan lebih meningkat kerana anda belajar tentang hidupnya SAW setiap tahun. Jadi setiap kali anda menghantar selawat kepadanya, ia lebih mendalam. Selawat itu terasa lebih mendalam, lebih bermakna. Dan pengetahuan ilmu anda tentang doa pula mendekatkan diri anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekarang anda tahu apa yang sedang anda minta darinya Subhanahu Wa Taala. Anda tahu apa sebenarnya anda tanyakan dia Subhanahu Wa Taala sekarang. Okey? Ini adalah pengetahuan. Ini adalah ilmu. Subhanallah.